Inforia Islam, semuanya linki. Popular guru kita ni satu Malaysia kenal. Saya anak murid dia lah. Kita pun sebab apa? Sebab kita pun nak tumpang kemuliaan dia. Tak? Kita perlu jujur kepada guru kita. Kenapa kita berguru dengannya? Saya berguru dengan Tuan Guru supaya Tuan Guru dapat bawa saya kepada Allah, supaya Tuan Guru dapat buang segala sifat-sifat buruk dalam diri saya. Kejujuran kita menjadikan persiapan bagaimana kita dalam menuju kepada Allah. Sejahtera junjungan mulia ya Rasulullah, purnama sempurna, salam sejahtera junjungan mulia ya Rasulullah.
99.5 FM. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Bagi menghargai sokongan anda sepanjang 22 tahun Radio IKIM bersiaran, kami ingin menghadiahkan wang tunai sehingga RM15,000. Cari pemanggil bertuah dengan kata laluan Radio IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Jawab dan menang wang terkumpul dalam segmen Warna Pagi dan Destinasi setiap hari Isnin hingga Jumaat. Sertai kuis inspirasi di Radio IKIM. Dengar isyarat memanggil, beri kata laluan Radio IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Jawab soalan. Jika berjaya menjawab dengan tepat, wang tunai menjadi milik anda. Jika tidak, wang akan digandakan ke segmen berikutnya. Selamat ulang tahun Radio IKIM ke-22. Anda adalah inspirasi kami. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Pada suatu masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan,
seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat Akhlak kan? Saya, cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamarudin kira juga. Baik, cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Muhammad Azman Fatih pula. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70, cikgu? Bagus soalan tu Muhammad Azman Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 70% untuk iklan jenis bol bicara. Siapa cepat dia dapat. Berita baik kepada periklan dan pelanggan di luar sana. Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan Bual Bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019-650-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera, tempat adalah terhad, tertakluk kepada terma dan syarat. Ayo kita lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 14162011000520. Jom berwakaf. Rawatan yang berharga. Pengisian penghidup. Inspirasi euforia Islam. Semuanya di IKIM. Selawat dan salam buat Rasul Junjungan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kembali bersiaran waktu ini menerusi Ekspresi. Kita bersama dalam rancangan Bicara Adab untuk perkongsian bersama dengan sahabat pendengar. Perkongsian kita pada minggu ini tak lain tak bukan akan bersama sekali lagi. Kita ada yang bagi Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz sekali lagi hadir ke konti. Kita nak sambung lagi pengajian kita dalam kitab Fiqhul Hayah. Tapi sebelum tu kita mulakan dulu Ustaz kongsian majlis kita pada malam ini dengan doa majlis taklim. Silakan Ustaz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ Nur Hayati, hafizahullah ta'ala wa matta'ha bisihatin wa afiyah. Sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan mengharapkan penerimaan daripada Allah dan mengharapkan turunnya rahmat di dalam majlis-majlis ini dan majlis seperti ini. Dan kita harapkan mendapat kefahaman yang benar serta apa yang telah kita pelajari, apa yang akan kita pelajari, kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu shay'in huwa kainun fi ilmik aw qad kan nuqaddimu ilaika baina aydina dhalika kullih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهدي قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin daripada Allah, taufik daripada Allah, kesenangan daripada Allah, kelapangan daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan memilih kita untuk bersama-sama lagi pada malam ini. Walaupun dalam keadaan kita berada di tempat yang berbeza, namun masih dengan tujuan yang sama. Adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah, adalah dengan tujuan ingin buang kejahilan dalam diri, dan dengan niat mudah-mudahan ilmu ini sebagai ilmu yang bermanfaat yang kita dapat amalkan dalam kehidupan kita. Dan pada malam ini kita menyambung perbahasan kita di dalam kitab Fiqhul Hayah, fiqh kehidupan. Kita dah bicarakan tentang makna kehidupan. Kita dah bicarakan tentang satu bab yang cukup panjang sebelum ni, cerita tentang rasa. Apa rasa-rasa yang kita dapati dalam hidup kita ni sebenarnya semua saling berkait. Bahkan semuanya itu untuk ingatkan kita kepada Allah. Dan sebagaimana yang kita sebutkan, rasa yang perlu kita hadirkan antaranya adalah rasa hamba. Itu rasa rasa hamba. Dan ramai orang yang mungkin telah terlupa tentang rasa ini, sehingga dia hidup di dunia seolah-olah tuan. Dia menginginkan apa yang dia inginkan. Dia terlupa sebenarnya yang maha berkuasa, yang menentukan segalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dulu ada yang sebut dalam penentuan untuk memilih, kan, adakah dalam kehidupan kita boleh memilih, ataupun disebutkan apa, kalau kita diberi pilihan untuk memilih, apa yang kita pilih? Ada ke Ustaz? Ada ke konsep tu sebenarnya? Kalau kita diberi pilihan untuk memilih, apa yang kita pilih? Ataupun apa yang kita nak pilih? Kesenangan. Para guru kita kata apa? Kalau kita diberi pilihan untuk memilih, maka pilihlah untuk tidak memilih. Memilihlah untuk tidak memilih. Tetapi meneruskan ikut memilih ataupun menyerahkan pilihan itu kepada Allah. Nak pilih. Ada upaya pun, tak ada upaya pun nak pilih, kan? Maka pilihlah untuk tidak memilih. Apa yang Allah berikan dan takdirkan, maka laluinya dengan ridha. Cuma bukan bermakna kita tak berusaha. Itu salah juga. Ada orang ada orang kata tak payahlah. Itu tak betul. Tak betul juga. Kerana apa? Kerana usaha itu adalah ibadah. Perbuatan usaha itu perintah Allah suruh kita. Cuma hasil daripada usaha tu jadi ikut apa yang kita nak ke tak, bukan urusan kita lah. Itu Allah yang menentukan. Baik. Hidup. Tajuk hari ini berkaitan kehambaan. Maka hamba ini satu perkara yang perlu kita ingatkan. Bahkan bila kita menyedari kita adalah siapa, membawa kepada kita mengenal siapa Allah. Dalam kaedah disebutkan man arafa nafsah arafa rabbah.
siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau kita mengenal diri sebagai hamba, maka kita mengetahui Allah sebagai Tuhan. Dan kita akan melakukan perilaku seperti mana hamba. Kalau kita belajar dalam bab hamba, kan, hamba ni tak miliki apa-apa. Semua miliknya adalah milik Tuhannya. Hamba, orang kalau dia jadi hamba, kalau tak payah hamba pun, kalau dia pembantu rumah pun, bukan hamba Pekerja tu. biasa pun, Pekerja kan? biasa pun, semua ikut arahan. Kalau hamba ni lagilah, dia hanya makan apa yang diberi makan. Betul. Dia hanya pakai apa diberi pakai. Dia lakukan apa yang disuruh. Itulah sebenarnya hamba. Soalannya, dalam kehidupan kita, adakah kita macam tu? Ataupun apa yang diberi semua kita persoal? Semua tak cukup, semua kurang, semua tak puas hati. Ataupun semua yang kita dapat, kita ucapkan Alhamdulillah. Itu persoalannya. Adakah kita boleh memiliki apakah yang kita miliki? Itu pun persoalannya. Sedangkan diri kita sendiri milik Allah. Bahkan kita pun tak berkuasa atas diri kita. Kita sebut sebelum ni kan, kita tidur pun jatuh katil. Macam mana kita boleh mengatur dan juga mengurus diri kita kalaulah tidur kita pun tak mampu kita kawal? Maka perhambaan satu sifat yang perlu kita lahirkan semula dalam diri. Dengan kita mengenal Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, maka kita akan menyadari kita hamba yang perlu mengikut segala perintah. Bahkan di dalam surah Al-Isra, ketika cerita tentang baginda Nabi SAW Isra dan Mi'raj, maka dalam Al-Quran Allah sebut apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Siapa hamba tu? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama bahaskan, kenapa disebut Nabi sebagai hamba? Tak sebut Muhammad, tak sebut Nabi, tak sebut Rasul, tapi sebut hamba. Maka para ulama sebut kerana darjat yang paling tinggi bagi seseorang adalah darjat perhambaan. Masya Allah. Lagi hamba dia, lagi tinggi kedudukan dia. Masya Allah. Makin dia berharap kepada Allah, makin tinggi kedudukannya di sisi Allah. Makin banyak dia menyerahkan urusannya, makin Allah berbangga dengan dirinya sebagai hamba. Sebab itu hidup kita dalam menuju Allah, apa yang diajarkan? Kena khudu', kena rendah diri, kena hina diri, kena tak meninggi diri, kena selalu minta pada Allah ampun, kena minta pada Allah selalu bantuan. Kerana itulah sifat hamba, lemah. Tapi kalau kita rasa semua kita buat sendiri, kita tak minta dah. Tak minta dah. Kita rasa sempurna. Sebab tu kita kata dulu apa? Merasa baik itu buruk yang sukar dibuang. Tetapi merasa buruk itu baik. Sebab apa? Sebab bila kita rasa buruk, rasa kurang, kita akan jadi orang yang rendah diri. Inilah yang membezakan, kita sebut dulu, membezakan kita dengan teori pentarbiyahan Barat. Barat ni semua kita, saya boleh, saya ni. Tapi tak, dalam Islam kita tak menyandarkan pada kita. Sebab apa? Menyandarkan sesuatu pada diri itu adalah permulaan pada kekecewaan. Kenapa kita sedih? Sebab kita tak dapat ni. Kenapa? Sebab kita bergantung pada diri sendiri. Tapi kalau kita tidak bergantung pada diri sendiri, tidak ada apa yang perlu disedihkan. Baik, mari kita lihat apa yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab ini. Kalau kita baca ni lagilah akan menarik-narik diri kita. Disebut apa? Kita ini diciptakan. Ni benda mula-mula yang ditekankan. Sebelum cerita bab hamba, kita kena ingat kita diciptakan, bukan datang sendiri. Bukan tiba-tiba ada. Bukan tiba-tiba ada. Bukan kita nak lahir ikut suka kita. Tak. Kita diciptakan. Ingatilah hakikat ini agar tidak terus dalam kelalaian. Ini poin yang paling penting supaya kita tak lalai dalam hidup. Ingat, kita diciptakan. Andai lalai, jangan biarkan fantasi mimpi terus membelai.
Kita tidak wujud, kita diwujudkan. Bukan wujud sendiri. Bila-bila kita nak, tak, kita diwujudkan. Wujud dengan diwujudkan dua hakikat yang berbeza. Wujud merujuk kepada hakikat diri sendiri, sedangkan diwujudkan merujuk kepada hakikat Maha Pencipta. Kita ni diwujudkan untuk mengingatkan kita kepada Allah. Maknanya kita diciptakan supaya kita mengingat kepada Pencipta. Nanti akan disebutkan. Tu di bawah tu. Sebuah karya lukisan di sebuah pameran tidak pernah mewakili dirinya. Lukisan tu, kalau kita tengok pergi mana-mana pameran lukisan, lukisan tu bukan cerita tentang orang yang dalam lukisan tu ataupun apa yang ada dalam lukisan tu, tapi menggambarkan tentang apa? Pemilik lukisan. Tentang pelukisnya. Apa yang dirasa, diekspresikan di lukisan. Maka disebut apa? Biar seindah, tidak pernah mewakili dirinya, tetapi mewakili pelukisnya. Biar seindah mana pun lukisan itu dipamer, tetap sahaja mewakili pelukisnya. Orang akan puji, siapa yang lukis ni? Pelukis itu akan diingati dan sebagainya. Maka diri kita, supaya kita sentiasa ingat kepada Allah yang menciptakan kita. Baik, disebutkan seterusnya satu faedah. Apa dia? Hamba itu dimiliki. Hamba itu dimiliki. Itu konsep asas dalam perhambaan. Bila sebut hamba, dah tentu dia dimiliki. Dah tentu ada tuan, ada pemilik. Maka apa disebutkan? Kita diciptakan sebagai hamba. Ini hakikat yang perlu kita ingat. Kita milik Tuhan yang menciptakan kita daripada tiada. Kita milik Allah. Allah menciptakan kita daripada tiada. Lalu setelah kita ada, diri kita adalah miliknya. Allah cipta kita. Adakah bila Allah dah ciptakan kita, kita bebas? Tak. Kita tetap milik Allah. Maka disebutkan lagi apa? Jangan sesekali keliru dalam hari-hari yang berlalu atau masa-masa yang sedang dituju. Betapa kita ini diciptakan lalu mempunyai tujuan penciptaan dan maksud yang khusus. Jadi setelah dijelaskan, kita kena ingat kita ini diciptakan, kita ini diwujudkan, dan bila kita wujud, kita tak terbebas daripada tidak mengikut kehendak Allah. Maka perlu kita ingat ada tujuan penciptaan kita. Allah ciptakan kita saja-saja ke? Tak. Ada tujuannya. Maka apakah tujuan tersebut? Dan apa yang perlu kita lakukan bila kita kata, saya baru sedar saya adalah hamba. Maka kita akan sebutkan selepas ini apa tujuan kita dalam kehidupan sebagai hamba dan apa yang perlu kita lakukan, insya-Allah. Insya-Allah, supaya kita lebih faham lagi kenapa kita sangat menekankan untuk faham tentang kehambaan ini. Kan Ustaz, kan kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan kami bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Info Dia Islami untuk bicara adab. Sallu ala khairin nabi Ahmad al-Mustafa. Sallu ala khairin nabi Ahmad al-Mustafa. Sallu ala khairin nabi
Selamat Hari Malaysia kepada semua. Sempena Hari Malaysia, IKIM mengadakan promosi istimewa Hari Malaysia bagi pembelian buku-buku terbitan IKIM dengan diskaun bermula 20% sehingga 50%. Pelbagai buku menarik dan terlaris seperti buku Islam dan mata wang kripto, kekeliruan gender, pendidikan dan peradaban dan banyak lagi dari 15 hingga 19 September ini. Dapatkan koleksi buku IKIM di laman sesawang IKIM Niaga atau di aplikasi Shopee. Cari IKIM Jarak Niaga. Baca talbih Ahmad? Iyalah Mak Su, insyaAllah saya nak ke umrah hujung bulan ni. Ya ke Mat? Dengan siapa? Dengan Zahazan Travel. Ustaz Zahazan ada syarikat pelancongan ke Mat? Iyalah Mak Su, ramai dah pergi umrah dengan Zahazan Travel. Ada banyak lagi destinasi yang Zahazan Travel kendalikan. Selain umrah, seperti Balkan, Uzbekistan, Baitul Maqdis, Turki dan Eropah pun ada. Ramai yang dah pergi dan sedang buat tempahan dengan Zahazan Travel ni. Macam mana nak pergi dengan Zahazan Travel ni Mat? Senang je Mak Su. Hubungi 011-5862-9475 atau layari www.zahazantravel.com. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Ekspresi IKIM Inspirasi Inforia Islami kembali bersiaran untuk perkongsian bicara adab dalam pengajian Fiqhul Hayah, faedah dan kaedah dalam kehidupan, hasil tulisan Ustaz Raja Ahmad Mukhlis, Raja Jamaluddin bersama dengan Ustaz Ahmad Saluddin Harun. Tadi kita cerita tentang faedah hamba itu dimiliki. Kita sambung lagi Ustaz perkongsian kita, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Nur Hayati Paradi. Sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah, menyedar hakikat kita itu satu perkara yang sangat penting. Supaya kita menuju kepada Allah dengan kita menginsafi diri. Kita mengenal kita lemah, kita mengenal diri kita dimiliki, kita tidak punya apa-apa. Persoalan sekarang sebagai hamba, kita ini ada tujuan penciptaan. Maka, untuk apa diciptakan kita? Dan apa yang perlu kita lakukan? Maka disebutkan di dalam kitab Fiqhul Hayah, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang penciptaan kita. Allah kata apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Apa tujuannya? Beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkara yang mesti kita lakukan. Mengenal Allah, mengabdikan diri kepada Allah, menyembah Allah. Maka disebutkan di dalam kitab Fiqhul Hayah pada perenggan seterusnya di halaman 20. Kata penulis, kita perlu jalani kehidupan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan yang Maha Pencipta. Kita bukan jalani kehidupan ikut kehendak kita, tapi kita jalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Sebab apa? Sebab kita dah sebut sebelum ini, la haula wa la quwwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya untuk melakukan taat, untuk menjauhi maksiat, melainkan dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dulu kita dah sebut apa? Taat jangan diakui. Kita kalau buat apa-apa ketaatan, bukan kita nak mengaku kita baik, kita hebat, kita layak. Kerana apa? Kerana kalau Allah tak bagi kepada kita taufik, kekuatan, mana mungkin kita buat taat? Maka taat jangan diakui dan maksiat jangan diingini. Maksiat jangan kita nak buat pula. Dan jangan pula kita anggap Allah Ustaz, Allah dah takdir macam mana saya ni buat maksiat. Bukan macam tu. Tapi ingat bila kita lakukan maksiat, azab Allah itu pedih. Maka disebutkan lagi apa? Bahkan hubungan kepadanya adalah sebaik-baik yang dimiliki oleh hamba
yang dimiliki, menjaga hubungan kepada Allah. Maka dalam hidup yang kita perlu jaga adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita kena ingat, kalau kita fahami dalam hidup kita apa, nanti kita akan menuju sama ada syurga dan neraka. Bahkan kata guru kami Syekh Rahimuddin Hafizahullah Ta'ala dalam pengajian beliau sebutkan apa? Kita kena ingat, semua yang ada Allah ciptakan untuk kita. Semua yang ada Allah ciptakan untuk kita. Untuk kita. Ni dunia ni. Semua ni untuk siapa Allah cipta? Untuk kita. Bahkan syurga dan neraka Allah cipta untuk kita. Kan tempat kita ni, kalau lepas kita dah tak ada, dah di alam barzah, dah dihisap, dah ditimbang, sama ada syurga atau neraka. Orang yang taat, yang Allah ampunkan, yang Allah ridha masuk syurga. Yang Allah murka, yang Allah tak ridha, yang tidak beriman masuk neraka. Maksudnya apa? Penciptaan syurga dan neraka juga memang untuk kita. Kita tak pilih pun, kita kena masuk salah satu. Betul tak? Memang akan masuk. Maksudnya syurga dan neraka itu diciptakan untuk kita. Tapi ada satu poin yang penting. Saya kata apa? Tetapi kita diciptakan untuk Allah. Itu yang penting. Kan kereta kita nak ke kita tak nak, Allah bagi. Allah cipta untuk siapa kereta? Kita guna, kita manfaatkan. Apa yang ada di dunia ni, apa lagi? Semuanya untuk kita. Tetapi kitanya untuk Allah. Yakni mengabdikan diri, memperhambakan diri, bukan untuk yang lain. Ini sahaja yang kita perlu faham, perlu kenal, perlu ingat. Kita diciptakan untuk Allah, yakni untuk mengabdikan diri, menyembah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian disebutkan lagi apa? Jika kita fahami erti hidup ini adalah tentang menunaikan kehambaan kepadanya, maka kita akan terus melangkah sebagai hamba. Kalau kita dah faham konsep tadi, adalah hidup kita memperhambakan diri kepada Allah. Orang yang tahu dia adalah hamba, dah tentu masanya banyak untuk Tuhan dia. Jadi dalam hidup kita kena tanya. Orang kalau dia kerja pembantu pun, waktu rehatnya adalah malam je. Itu pun kalau tak dipanggil. Kalau tidak pagi kemas rumah, tuan bos pergi kerja, tuan rumah pergi kerja, dia kemah rumah, lepas kemah rumah basuh baju, lepas basuh baju masak, kalau ada anak kecil kena pula mandikan, petang buat apa pula, bagi makan pula anak-anak yang balik sekolah, kemudian terus rutin sampai ke malam. Maksudnya apa? Masa untuk dirinya sikit. Semuanya melaksanakan tanggungjawab terhadap tuannya. Soalan untuk kita, dalam hidup kita banyak masa untuk kita ke untuk Allah? Soalan kita, kan kita hamba. Soalan kita, banyak masa kita ni, Allah Ustaz, banyak kerja saya Ustaz, kan? Kerja saya. Kerja saya banyak, kan? Kerja saya ni banyak, itu tak sempat lah. Tak sempat. Sampai bila kita nak bawa tak sempat tu? Itu soalannya. Sebab itu disebutkan dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Tidak ada keuzuran seseorang di hadapan Allah bila umurnya telah cecah 60 tahun. Kalaulah kita dalam usia yang muda ada kesibukan, ni nak kena nafkahi anak, jaga mak ayah, maka kita tak sempat buat ibadah. Tapi kalau orang sudah capai umurnya 60, tapi keadaannya masih belum berubah, kemudian dijemput Allah, tidak ada keuzuran lagi pada dirinya. Kerana masa umur itu memang masa untuk dirinya kepada Allah. Sebab tu bila dalam hidup kita 60, orang kalau 60 ni pencen lah. Betapa dia tak bekerja, tapi pihak penguasa masih dia punya faham. Orang yang 60 umur ada pencen. Supaya apa? Tak payah fikir-fikir dah dunia ni. Yang perlu
budi fikir apa? Bagaimana keadaan dirinya untuk bertemu Allah. Tapi ada orang mungkin lepas habis pencen dia buat kerja lain pula. Kerja lain pula. Kalau untuk menampung kehidupan, ya. Tapi kalaulah yang ada pun sebenarnya sudah mencukupi, persoalannya apa yang dicari. Maka yang boleh jawab orang yang dalam keadaan tu lah. Cuma kita ingin cetuskan satu perkara untuk kita fikir. Kalau kita bicara, sebab pembicaraan kita tentang hamba, maka tadi kita dah kata kalau orang yang dia hamba ataupun dia itu ada tuan, tugasnya itu sudah tentu lebih banyak daripada masa untuk diri sendiri. Maka persoalan untuk kita bawa, untuk kita pergi lagi lebih jauh dalam bab perhambaan selepas ini, yang untuk kita jawab sejauh mana kita sebagai hamba Allah memberikan masa kita untuk Allah. Itu soalannya. Sebab itu sebelum ini kita baca Bidayatul Hidayah. Al-Imam Al-Ghazali berpesan di dalam Bidayatul Hidayah menulis penulisannya agar setiap orang menyusun rutin ibadahnya. Supaya apa? Tak ada waktu yang terlengah. Lepas subuhnya apa, lepas zuhurnya apa, lepas asarnya apa, waktu duhanya apa, zikirnya bagaimana. Supaya tidak ada waktu-waktu yang kosong daripada tidak mengingati Allah. Kerana hidup seorang hamba adalah untuk memperhambakan diri kepada penciptanya, itulah dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan di sini apa? Maka kita akan terus melangkah sebagai hamba dalam meniti pahit manis kehidupan. Pahit atau manis kehidupan, itulah dia yang perlu kita tempuh. Dan sebagai apa? Sebagai hamba. Kalau orang yang dia hamba, kalau hamba lah, kalau kita tengok cerita ke apa hamba, Cerita Ramli dulu. cerita Ramli ke, cerita orang putih ke, kalau hamba kena pukul, lawan ke? Tak lawan pun. Sebab apa? Dia sedar dia hamba. Walaupun kita tengok TV tu, kita kata apa tuan dia ni jahat lah apa semua, tapi hamba tu itulah dia. Maksudnya hamba, kedudukannya dipukul tidak dibalas. Sebab apa? Tu kenapa dia tak balas? Sebab dia sedar dia hamba. Kita ni bila diuji marah pula pada Tuhan, tak sedar pula diri tu hamba. Lagi hebat, lagi ajaib. Maka sebenarnya apa? Rentetan ini daripada bab sebelumnya. Bila manusia menyadari dirinya hamba, bila dia diuji oleh Allah, dia mampu bersabar. Kerana dia tahu dia hamba. Kenapa kesabaran tidak timbul? Kerana tidak sedar diri adalah hamba. Jadi memahami diri sebagai seorang hamba satu daripada bab yang penting dalam hidup, supaya kita memahami bahawasanya yang berhak disembah dan punya keputusan mutlak atas segalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang dengan tajuk yang menarik. Penulis membawakan kita tidak memiliki, tidak kehilangan. Tidak memiliki, tidak kehilangan. Tidak memiliki. Hamba kan tak memiliki. Tak kehilangan apa-apa. Tak kehilangan. Tapi kenapa dalam hidup kita selalu rasa hilang? Betul Ustaz. Kita selalu rasa hilang, kita selalu rasa sedih. Atas apa yang kita sedihkan? Kan persoalannya. Atas apa? Kenapa kita bersedih dalam hidup? Kenapa kita kecewa dalam hidup? Kenapa kita sengsara dalam hidup? Itu persoalan yang akan dijawab dalam bab perhambaan ni. InsyaAllah. Itu minggu depan. Tak sabar lagi nak tunggu minggu depan kan, untuk kita tahu lagi, faham lagi kenapa kita ini sebagai seorang hamba selayaknya melaksanakan kehidupan kita sebagai seorang hamba. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan pada hari ini. InsyaAllah minggu hadapan kita akan sambung dengan kaedahnya tidak memiliki, tidak kehilangan untuk kitab Fiqhul Haya. Sampai bertemu lagi minggu hadapan insyaAllah Ustaz. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. يا رب قد غفلنا وكلنا طمعون في عفو وفي كرم وفي إعانة
محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين. Bagi menghargai sokongan anda sepanjang 22 tahun Radio IKIM bersiaran, kami ingin menghadiahkan wang tunai sehingga RM15,000. Jadi pemanggil bertuah dengan kata laluan Radio IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Jawab dan menang wang terkumpul dalam segmen Warna Pagi dan Destinasi setiap hari Isnin sehingga Jumaat. Sertai kuis inspirasi di Radio IKIM. Dengar isyarat memanggil, beri kata laluan. Radio IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Jawab soalan. Jika berjaya menjawab dengan tepat, wang tunai menjadi milik anda. Jika tidak, wang akan digandakan ke segmen berikutnya. Selamat ulang tahun Radio IKIM ke-22. Anda adalah inspirasi kami.